Asia. Hari ini minta maaf sikit sebab ada kesilapan teknikal sikit lah. Sepatutnya memang kita dibuka pukul 9.30 pagi, tapi disebabkan hari ini ada pendaftaran PASUM, budak-budak PASUM ada daftar, jadi diorang terlupa nak buka dekat sini pukul 9.30 on time. Jadi kita agak terlambat tuan, minta maaf lah, lebih kurang hampir setengah jam terlambat. Jadi on behalf of Museum Seni Asia, we would like to apologize on the kelewatan yang ada. Jadi saya difahamkan oleh Datuk waktu itu tentang rancangan tuan-tuan untuk macam courtesy call lah kot, untuk kan courtesy visit, bukan courtesy call macam hebat sangat courtesy visit ke museum ini, dan sambil itu kita sharing-sharing apa yang kita faham tentang seramik lah. Di bidang saya boleh dikatakan sebagai kebanyakan seramik lah, yang lain-lain saya kurang faham dan kurang tahu jadi kalau tuan-tuan seperti yang saya katakan tadi, honestly saya kalau misalnya ada sesuatu yang kita dapatkan idea apa benda tu dan apa kita boleh buat, apa kita boleh sumbangkan lah. So saya berbangga hari ini kita dijemput dan kita nak dengar taklimat Cik Aziz lah, orang yang lama dalam bidang. Itu saja. Bun, panggil saya Bun. Rid Bun. Muhammad Rid Bun. Bun, Cik Khairi. Tuan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Muhammad Arifin, usia 57 tahun. Menetap di Taipei, Perak lah. Ada Taipei. Sekarang ni balik ke Melaka, cuti seminggu lah. Kemudian lockdown dah habis tu, balik bawa siswa Oman keluarga lah. Dan saya lebih ke arah meminati Pitis Kesultanan Melayu. Pitis. Ya, duit lama lah, Taman Kesultanan. Dan seramik ni antara barang yang saya minat sebagai satu koleksi lah. Tapi setakat ni yang kita dapat semua yang very simple lah, kecil-kecil. Yang mana saya tengok apa yang ada di UM ni kita tak ada lagi koleksi-koleksi macam ni. Satu rasa nak ada banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Mio Semua nak disorong. Selamat pagi, saya Muhammad Azlan. Cik Azlan. Asal dari Kedah. Tu kita jumpa dekat Jumpa dekat apa ada besar tu. Bukan yang Betul. saya rasa memang sangat betul lah Cik Aziz bagi pengarahan untuk kita datang sini kan, untuk tengok-tengok ni memang saya terlujar. Special request tu ada komen. kita sebab kita nak belajar. Saya suka orang belajar. 2 tahun museum ni tak buka. Pening pula saya tak belajar ni. Okey. Silakan. Jadi itulah. Saya masuk tempoh saya memang terkejut dah tengok koleksi yang kat sini. Sebab banyak yang kita tak pernah tengok lagi. Macam dekat Melaka pun tak ada yang macam ni lah, macam yang koleksi kat sini. Yang lengkap. Lengkap. Okey. Silakan orang muda, orang tua bapa ni kenal saya tadi. Okey. Betul. Siapa bagi dia? Saya cakap, kenapa you kecil bapa you pukul tu? Okey, silakan. Hi, my name is Josh. Josh, Josh. Yeah, like an ex, I'm currently studying A-levels and wishing to pursue a career in archaeology, probably in the UK or Australia. And for now, I'm just my dad's sidekick in the field, helping him with whatever. Okay, thank you. Okey, nanti bawa dulu ke depan. Seramik. Apa jenis seramik? Kita boleh nanti Cik Aziz akan ajar kita lah apa benda sampai yang kita kalau stitching kita panggil dia early pottery tradition ni, dia daripada zaman ini lah dia. Kita tengok how seramik ini dibuat. Mungkin tuan-tuan dah biasa tahu, ini kita panggil dia koinum. Okey. Ini klasifikasi seramik yang saya tahu. Kalau ada lagi tambahan, sehingga maklumkan kepada saya lah. Tapi ini rekod dalam 40 tahun lepas. Inilah klasifikasi yang saya faham di dalam proses ini. Ada satu lagi garis di sini, kita panggil dia terakota. Terakota.
Jadi terakota ni dia temperature untuk membakar dia adalah lebih kurang dalam 400 hingga 600 darjah Celsius saja. Jadi terakota ni kalau kita pegang ni dia rapuh. Dan kita akan nampak nanti keluarkan seramik itu nanti yang semalam kita nak tunjuk dekat lampu yang ada tu macam mana dia punya tekstur terakota, tekstur porcelain, tekstur stoneware yang menunjukkan macam mana dia ni boleh ada di sini. Jadi satu di sini adalah terakota. Kemudian earthenware. Jadi terakota dan temperature dia antara 400 hingga 600 darjah Celsius. Porosity dia very poros lah. Even kalau dia jatuh di sungai, that's why terakota ni dia tak banyak jumpa dalam sungai. Kalau ada pun dia dah sangat dah Haus. dan juga dah haus. Jadi makan dari air Inilah macam ni kan haus. Kalau earthenware Kalau macam ni tetap haus. kalau anda tadi terakota pun dia dibuat daripada clay tanah liat. Earthenware ni adalah daripada clay, warna dia berbagai-bagai, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang buff lah. Kemudian dia sepatutnya ini very general lah, ada yang boleh dibakar lebih daripada ini 600 hingga 800 darjah Celsius. Porosity dia kalau kita letak air dalam bekasan tu, dia akan makan lebih kurang 10 to 20%. Air nanti akan berkurang within 24 hours lah. Kalau stoneware porcelain clay stoneware porcelain clay ni satu bahan kaulin yang belum matured, yang belum dia masih dalam bentuk clay, bukannya bentuk cair. Kalau kita pergi ke sayur, dia dalam bentuk cair tau, kalau kita nampak. Tapi dia tak, dia masih lagi dalam bentuk clay. Warna masih berbagai, temperature ni 1000-1300 darjah Celsius. Dia ni dah tak barat, dia tidak lagi menyerap. Dia tidak menyerap apa-apa air kalau kita letak ke sana. So macam mana kita nak dapatkan temperature yang tertinggi? So ini adalah satu garis yang sangat-sangat signifikan, di mana earthenware ni kita boleh kita boleh bakar, kita boleh dapatkan bentuk dia dalam pembakaran yang terbuka, open fire, kita boleh dapat. Tetapi stoneware ni dia tak boleh. Dia mesti ada satu kiln, mesti ada satu tempat yang yang boleh fokus lah. Dia okey, ini adalah garis yang sangat penting. Dan di sinilah yang membezakan tradisi Asia Tenggara ini dengan tradisi Cina, dengan tradisi Indo-China. Okey. Okey, ini pembakaran yang katakan terbuka lah. Okey, yang ini dah ada dapur dia. Yang ini apa lagi dia ni adalah memang ada dapur dia betul lah. Jadi sebelum sampai ke stoneware, sebelum sampai ke porcelain, dia ada satu tahap lagi dekat sini. Kita panggil dia seladon. Betul. So biasanya kita letakkan di sini. Cuma dekat sini memang sengaja saya tidak letakkan, sebabnya ada banyak sebab. Kalau mengikut Profesor Ni Hasan Suhaimi, cikgu saya, dia kata di antara stoneware dengan porcelain ni, di antara stoneware akan ada, saya mempersoalkan perkara itu dengan beliau. That's why dia sangat terpuja bila saya berbahas dengan dia. Sebab saya kata, di mana letaknya seladon? Sebab seladon ni ada dua. Satu seladon Siam dan satu seladon Cina. Apa yang membezakan? Jadi berdasarkan pemerhatian saya sendiri, saya dapati seladon dia di antara kita namakan dia sebagai porcelainous. Porcelainous di antaranya ialah ciri-ciri dia tebal tetapi dia putih. Dia macam dia berkaulin, base kaulin base. Dia nak masuk ke sini kan dia berkaulin kan, dia masuk sini tapi dia tak boleh keluar. So that's why saya letakkan dia dalam keadaan gray area. Cuma untuk satu sama macam sini tadi,
satu lain dekat sini saya belum begitu berani lah. Sebabnya kalau kita tengok dalam internet, semua orang berkata Seladon ni adalah Bosnia. Tapi saya tak, dengan alasan-alasan saya lah. Nanti kita tunjukkan. Okey, kemudian kita sampai ke Bosnia ni. Bosnia ni dia dah memang betul, dia mengalami satu proses chemical. Datuk nanti kalau dia akan sudi terangkan, dia akan terangkan iaitu berlakunya proses petrified ni. Dia cair sekejap dan dia cair, benda tu semacam cair lah. Kemudian dia itu yang menyebabkan dia dikatakan petrified. So ada satu lagi di bawah sini adalah satu teknologi dari China juga, iaitu belang beci ataupun bone China. Dia ni memang dibakar di antara 1,400 lebih tinggi, 1,500 orang tadi. Dia akan menjadikan seramik itu lebih clear. Kita ada yang prototype dia, yang awal pada zaman Tang sudah ada di negara China, belang beci. Cuma belang beci dia lebih famous during the Qing dynasty. So daripada fakta-fakta ini, ada yang tuan-tuan nak tanya ni, ataupun nak tambah ataupun tak universal tak universal lah. Kita belajar hari ini, saya dapat dari seorang guru dari Hong Kong, University of Hong Kong, namanya Profesor Lee. Profesor Lee ni yang menunjukkan awal ini katanya adalah pizza. Dia buat lempeng tu, kita pizza. You boleh gunakan bahasa lokal kata. So saya kata lempeng ini. Kita macam tak sedar, ini nanti orang tak kenal. Kemudian kuali ini, kalau bahasa Malaysia kita panggil dia sebagai keropok lekor ini. Kita buat macam lekor tu kan. Kita buat bulat macam tu. Itu nama dia coiling. Seterusnya molding. Molding ni yang paling banyak digunakan di mana? Di belah-belah sayur ni. Dia akan gunakan ini, especially yang dia ni forming yang molding ni, kita ambil senang cerita dia lah, kita ambil kerak saja, kerak daripada bahan. Dekat luar ni dia bubuh, yang sekarang ni plaster of Paris. Dulu dia gunakan satu jenis kapur, jenis kapur yang letakkan kat situ di tampal. So mana-mana yang diserap oleh bahagian luar tu, yang itu juga that's why kita punya, katakan kita dapat vas-vas yang besar sekarang, dia sangat ringan. Betul tak? Dia ringan. Sebab dia ambil kerak je. Sebab dia tak sampai, kemudian bila dia dah dapat dia punya kerak tu dalam 12 jam ke, dia buang balik. Dia buang balik ke bahagian dalam. So dia sangat rapuh lah, dia tak bagus. Tapi yang lama-lama ni jangan main, dia berat kan. Seramik-seramik lama ni yang kita macam katakan kendi kan, dia berat. Kalau kendi sekarang, cuba tuan-tuan angkat, dia ringan sangat. Sebab menggunakan kaedah molding. Yang ambil kerak dia ni tak buat budi betul-betul mampan, mantap. Inilah proses ni drawing on wheel. Ini very traditional, saya pun ambil gambar di internet. Waktu saya pergi ke China dulu, ada gambar ni, tapi hilang mana kalau so terpaksa ambil di internet. Jadi menarik dia di sini, dia gunakan kaki lah. Dia pusing dengan kaki, baru dia bentuk lah. Kemudian waktu ke Singkawang, Indonesia juga, ada orang dia Cina tapi cakap Indonesia ni, kalau tak tengok muka kita akan cakap dia orang Melayu, orang Indonesia biasa. Oh enggak bisa. Jadi dia pun menggunakan kaki macam ni. Sangat menarik. Saya rasa di Singkawang, Pontianak tu lebih kurang 13 kalau saya kira itu masih lagi menggunakan teknik ini, dan dia menghasilkan tajau-tajau yang digunakan oleh orang Iban tu memang best. Memang cantik-cantik lah dia punya design ni. Sebab mereka ni adalah keturunan orang-orang Fuchao daripada China yang nak katakan hari pun dia panggil diaspora of Chinese during what century macam tu lah.
Dan dia sampai ke sana dan dia buka berbagai. Dan di sebelah Malaysia ni ada 9 tempat. Dan kebanyakan dia buat dalam bentuk tempayan yang besar. Kalau di Singkawang tu dia dari 13 tu lebih kurang 5 yang buat tempayan besar, yang the rest tu dia buat kecil-kecil. Sebab dia digunakan oleh orang Uban. Bukan orang Uban sajalah, orang Dayak dia ada tradisi macam-macam. Buat tapai, buat itu, buat semua pakai dalam tu. Kalau di Semenanjung ni kita dah tak nampak sangat lah. Ada di sini. Okey, ini tanda-tanda di bahagian bawah seramik. Kalau dia seramik tu rata, jika kita merata, dia akan nampak macam ni. Tapi kadang-kadang kalau seramik-seramik Cina ni dia tak rata bahagian bawah dia dah ada foot rim dia. Jadi bila dia ada foot rim, dia ada satu teknik lain yang digunakan macam mana nak meratakan bahagian dalam. Biasanya dia akan gunakan kayu ataupun buluh dan dimasukkan di dalam foot rim tadi. Cuba tengok kita punya tanda tutupnya ni kan. Di bawah ni kan kalau dah ada macam ni, macam mana lah kita nak dapat macam ni kan. Dia akan gunakan, dia ambil biasanya bambu lah, buluh. Kita akan nampak dia punya ni. Kemudian masa dia ni nak dicelup, biasa kenapa ini digunakan selain sebagai stabilizer, dia ni nak mudah. Kalau tidak kan susah nak pegang kan. Dia pegang kat sini. Jadi kebanyakan kita boleh nampak kuku dia tu dekat sini. Staking. Sedang nak angkat lah. Nak celup tu kan. Tapi nampak betul ke ada letak dulu. So kita boleh perhatikan. Jadi boleh tanya. Antara tembikar yang lama dan baru ni, yang baru dia menggunakan satu teknik, dia menggunakan wire dan sebagainya tau. Tapi lama, kalau nak tahu dia betul-betul lama, biasanya kita akan tengok pada buku dia. Nampak cengkam. Nampak dia punya itulah bekas. Biasanya nampak. Dia kan tak ada nampak. Betul kan? Luka sikit lah, macam luka sikit. Kita boleh rasa, kita boleh apa dekat sini. Ada kemik sikit. Dia ada buncis tu. Kalau nak precise lagi, ambil duit semusim. Tak dia buncis tu. Macam dia. Itu juga yang sini. Kalau kita jual-jual, orang jual-jual seramik tu kan, dia baru ni pak. Especially di Indonesia kan. Mana saya cuba? Kita rasa, bagus kan. Ambil duit semusim. Atau ambil duit RM50 terus. Ini sudah sumbing. Sebab satu sumbing, harga yang dia sebut ni, kata Datuk offer kat saya 200.5, RM25 terbang. RM25 terbang. Kalau saya lah, satu sumbing. Kalau 5 sumbing, kalau retak, habis. Jangan nak beli. Museum negara berlaku macam tu. Dan saya hampir drop oleh orang. Serius? Bahaya. Dia ada seramik yang besar. Dan saya mengakui kalau dia dijual pun dalam RM350,000. Saya cek, pecah. Saya kata kalau RM5,000 pun tak usah ambil. Dia tahu, Datuk. Orang tu tahu, pintu dia tutup. Saya kata, salah dia. Keluar, memang dia. Hampir saya RM350,000 banyak tau. Saya katakan RM5,000 pun tak usah ambil. Dan kebetulan ada. That's why bila saya buat penafsiran, saya tak nak orang tu ada kat situ. Risiko dia nyawa. Betul tak? Betul. Itulah yang berlaku. Kita belajar ada tradisi 8 lah. Ini geologi yang jiggling. Ini dekat, kalau kita pergi dekat Kuala Selangor. Jadi berpusing lah. Tapi sekarang ni dia gunakan elektrik. Kalau dulu tak dia pakai pusing. Kalau Selangor ni masih ada, kat sini masih ada ke tak lagi sudah tahu. Tapi masa saya pergi, dia masih ada sebab orang Hindu, orang India, Hindu, dia masak, ada satu masak lah tu, betul. Setahun sekali dia masak tu. Punggal. Puja tu. So puja. Bukan, dia bukan. Punggal bukan? Ada dia masak nasi dalam tu. Nasi, ada pesta dia lah. Punggal ke? Dia boleh bertahan apabila dia gunakan sebagai earth. Jadi dia masih lagi tembikar tanah, tapi masih ada market lah. Sebab dia digunakan at least tahun sekali untuk majlis upacara tu. Dan satu lagi ialah untuk pengkebumian yang dia buang dekat Morit. Masih banyak lagi buang. So kemudian dia tekan. Aziz, yang join dengan jiggling, dia ikut yang mana join, yang mana jiggling.
Dan dibawa sekali dah apa nama clay yang cair tu, dan kita akan dan dia akan melekat kat sini. That's why dia tak begitu, orang kata nak begitu mantap tu dia tak ada. Dia tak padat kan, tak padat. Dia tak padat. Rampung. Yang ini di-improve oleh industri. Dia press. Dia press. Jadi dia tak macam ni lah, dia tak biarkan macam ni, tapi dia masukkan satu lorong macam ni. Pertama, contohnya untuk buat tandas, untuk tandas ni. Tandas untuk keras. Dia industrial. Dia kena masukkan itu. Dan bukan dibiarkan macam ni lah. Tapi idea dia lebih kurang sama. Dia lebih advance lah. Kemudian mana-mana yang bila dah cukup kerak dia, bila dah cukup dia punya ketebalan tu, dia buang. Dia buanglah yang masih cair dan dia boleh recycle lagi. So yang ini dulu dia kopek, dia pecahkan. Tapi sekarang tak, dia buat dua bila kemudian diikat dengan getah kayak bisikal, tiup bisikal, kemudian buka lagi. Tapi kalau di Terengganu, kaedah yang lebih kurang sama digunakan untuk nak buat apa nama tu, perak tu kan, iaitu dia guna sini untuk nak bagi mampat ni. Dia pakai elektrik ataupun gas begitu lah. Tapi yang dekat UiT yang Setiawan tu dia pakai elektrik. Dia buka dan memang perfect lah, dia nak buat apa semua. Cuma kalau kita nak soal macam mana orang Cina ni dia boleh Tahu suhu. benda ni masak apa tak masak lagi kan. Macam mana dia tahu suhu dia tu? Tahu suhu dia macam mana? Dia ukur suhu. Ukur suhu tu. Nak capai ke tidak ke apa ke? Macam mana tu cara dia? Kan yang dulu kan. Ha. Kalau sekarang ni memang ada temperature. Tu lah. Macam mana dia boleh tahu? Okey, yang kedua ini lah updraft, crossdraft dan downdraft. Ini api ini maksudnya api lah. Dia letak api kat sini. Jadi sebenarnya seramik ni kalau dia nak betul bagus ni dia tak boleh direct dengan api. Oh, dia macam Dia ketuk. nak makan Oven. apa tu lah kan. Ini yang kat situ. Yang ini betul-betul dia dekat bawah. Yang ini risiko besar. Yang pertama dia hitam. Dia tak cantik lebam-lebam. Dia kata hitam sangat macam dia lebam. Sebab api tu campur dengan asap dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang dia bertutup kan. Yang menyebabkan kulit itu tak cantik. Kulit seramik. Ini bukan kulit seramik. Yang ini cross pun lebih kurang macam tu. Tapi dia lebih semacam direct lah. Ada yang ditanyakan? Tak ada. Nanti kita jalan lagi. Ini yang lain. Dragon King. Biasanya dia buat dekat Selong lah. Ini ada bekas. Ini banyak dia makan. Jadi api tu dekat sini. Jadi api akan kawal lah selama lebih kurang 1 hari, 2 hari. Dulu saya waktu tunggu SPM, saya kerja buat batu-batu dekat Serting. Saya warna 9. Ini dia batu-batu tu susun dalam tu kan. Jadi kita bakar. Tak boleh tidur dalam tu. Tak boleh tidur malam tu. Kita kena jaga je api tu supaya pagi esok buka di belah atas. Tunggu pula lama supaya kita jaga lah. Kita tidak minum kocak kan. Dia panas kan. Makan 4-5 hari. Okay. So idea dia ialah macam ni lah. Dia akan menggunakan kepanasan tu sampai maksimum. Dekat ujung dia baru naikkan. Baru naikkan, baru lepaskan. Dan ini dibuat di Singkawang tu. Kita nampak dulu macam mana dibuat. Yang di Singkawang tu saya 2005 Cina utara. Dia sistem dia lain. Dia tak pakai dragon tadi kan, dia pakai bulat. Dan biasanya dia menggunakan bahan dia tu adalah bahan batu arang. Arang batu. Jadi kebanyakan seramik yang hijau dia dibuat di kawasan itu juga. Dan dia kena tebal.
tebal dan besar. Ada juga yang dibuat di Southern China, yang macam saya cakap tadi, dan dia menggunakan kayu bakar api biasa. Yang kayu bakar api ni dia lebih mudah dikawal sebab dia punya panasnya tu tak panas sangat, bukanlah kata tak panas, tapi dia boleh dikawal. Tapi yang api batu arang ni memang bahaya. Kalau dia panas betul. That's why kadang-kadang kebanyakan bahan besar ni datang daripada northern part of China. Dia bukan dari selatan. Selatan ni yang cantik-cantik, comel-comel ni daripada selatan. Sebab dia guna kayu. Kayu ni mudah dikawal lah. Itu pendapat dia bang. Kita pun saya tak pernah ada pengalaman membakar ni. Waktu dia ini adalah berlaku proses oxidation. Dia apa nama, tiba-tiba oksigen masuk. Yang ni, yang putih ni dia kurangkan oksigen tu secara pelan-pelan. Okay, dia akan dapat, that's why dia akan dapat perfect forms, perfect design dan sebagainya. Okay, ada nak tanya? Dia kecil je. Bila dia Pangkat prepet tu tak adalah colour yang tak sangat pun. Biru hijau ke apa kan. Tapi kalau yang banyak tu macam-macam lah. Yang ni fighter lah, bukan action. Kan dia colour ni. Ini dia ambil daripada lukisan-lukisan. Lukisan tu dia buat. So kita nampak dia cuba buat macam mana position Cina. Dapat tak ni banyak. Ini satu benda yang saya tak pernah dapat lagi. Ada sebenarnya. Ini saya dapat itu. Banyak benda-benda dia ikut betul-betul apa nama? Artis tu betul-betul dapat impression lah daripada orang. Dia sama macam orang Pulau Keri. Orang asli Pulau Keri tu dia nak impressionkan macam mana tu dukun tu bercerita tentang spirit, dia cuba buat. Sehampir mungkin lah. Ada 468 spirit orang asli itu yang diletakkan di dalam bentuk muka topeng. Jadi artisan yang katalah Datuk di dukun orang asli itu, dia kena faham betul apa dukun lah. Kalau tidak orang tu tak jadi semua. Ini antara ini dia ada klub, ada kerani dan sebagainya. Ini yang banyak-banyak kan. So ini makanan. Ini place yang kita tengok place. Okay. Orange steak dan honey, place dia macam ni lah. Rasanya dekat area kita tak banyak tu. Ada yang macam ni tu place dia. Dia ni berat, agak berat. Dan bentuk dia pun lain sikit. Dia tak ada blue and white, tak ada lagi. Ini bronze. Dia bukan bronze form. Dalam tradisi Melayu pun ada. Terenang pahang tu adalah forms of metal. Tapi dia sebenarnya seramik. Dia adalah pottery. Tapi bentuk dia bentuk macam bentuk ini baru. Ini pattern of tie and dye. Contoh macam tie and dye. Kita ada macam itu. Signature ni macam ni. Dia letak colour macam-macam. Dia dah pandai guna colour. That's why kita tak heran pada zaman berikutnya colour dia boleh buat macam-macam. Cuma dia colour ni lebih dia dipengaruhi colour untuk nak buat structure dia bang. Dia punya dewa-dewi dia orang tu kan. Banyak colour macam ni kan. Kalau telinga je muka dia kalau boleh hijau tu kan lagi seram, lagi dahsyat lah. Okey, ini lah yang kami ada ni untuk ini ampora sancai, sancai. Dia sangat cantik. Dia tidak sama dengan kendi. Kalau kita perhatikan, dia tidak sama dengan kendi. Soal kendi ni dia ada special. So nampak dia bukan kali itu. Kalau itu saya kata tadi, Tom Guardian sini nak seram-seram lagi. Hari itu saya pergi Kuala Selangor, antara hijau tu kan,
Dia letak 3 ketul ke atas tu. Hui, takut nak masuk tempat. Kumpul Cina ni memang dia tengah menjaga tu kan. Dia letak dekat tu. Sekarang antara sorry agak lama sikit sebab inilah standard mengajar tu ada 3 jam. Makin juga budak-budak dia kata kau nak belajar kau kena belajar. Dia kata tidak ada. Ini tak pernah kita sikit-sikit benar. Western Zoo di Seledon. Di Seledon yang awal ni dia tak jam. Dia kala-kala macam ni. Okay. Ini sangat lama. Ni Han sebut. Ni tak ada ni. Rasanya 5-6 century ni tak ada. Okay, ni baru ada. Ini masa Tang. Ini rasanya kita boleh jumpa di perairan kita. Sebab dia dah boleh dieksport. Dia dah boleh dieksport pada zaman Tang. Di Tioman, that's why Dato' Suhaimi, Prof. Suhaimi, pen blue pen itu dia tak pakai bak. Itu tanda dia. Tapi bila zaman Qing, production orang dah berfikir how to production. Dia dah kadang-kadang yang ini yang nak cakap tadi dia punya bahan asas ni tak cukup kering lagi. Betul minta maaf saja. Orang sama kadang-kadang kita jadi kena kabut. Bila zaman Qing dia lebih kepada production kau kena buat hari ni 80 mangkuk, kau kena buat 80 mangkuk. Jadi kita kena keluarkan maknanya satu kapal tu kan, satu perahu. So dia kerja ada production. Zaman Qing tak, zaman Ming tak. Dia very control lagi lah sebab bahan pun tak, orang-orang seluruh dunia pun belum lagi production. So ini siapa pegang tadi? Seledon. Ini memang Seledon. Boleh bezakan tak chemical punya colour dengan boleh jadi colour? Semua ni daripada natural colour. I mean mineral lah. Mineral. Dia ni daripada bahan batu juga Datuk. Kita panggil dia mineral tu Kalau kita ambil bahan tu macam arsenik tu kan. Okey. Bahan ni ada arsenik dia. Racun. Ada racun dia, arsenik dia. Cuma dia tak bahaya sebab dia dah dibakar. Bukan dibakar, dia dah diglaze. Diglaze kan? Dah tanda dia. Yang Cina punya dia tak ada. Blue dia tak ada. Tak ada apa nama? Tak ada arsenik lah. Itu apa? Cuba tunjuk. Yang ni overglaze. Ini kita panggil dia satu teknik. Kalau dia dah overglaze macam ni, dia tak boleh lagi pada zaman Ming lagi datang. Overglaze ni adalah kepandaian zaman Qing. Dia maksud overglaze dan apa ni? Dia ni kan underglaze. Bukan under table, underglaze. Underglaze ni maknanya dia buat gambar tu di atas struktur asal ni, kemudian baru diglaze. Tapi yang ni dia dah masakkan separuh, dia bubuh sekali, dia lukis sekali lagi di atas glaze. Kemudian dia akan rasa timbul. Jadi ni boleh rasa dulu. Tapi dia mudah cabut sikit. Ada juga yang underglaze full color. Ada yang kami ada kat sini. Yang ni dia kita boleh rasalah dia macam berbincut-bincut sikit. Ni bawah ni. Tuan kena rabut. Seramik ni adalah seni meraba. Jangan gelap. Okey. Nak tarik nafas tu jangan gelap. Sebabnya mana Datuk ni tadi? Datuk punya kan dia tak ada yang lekat ni. Gritty dia ni. Gritty tu. Itu untuk apa sebenarnya? Okey, ini adalah akibat daripada production punya kerja lah. Dia nak kerja. Bukan. Sebabnya dia yang ini, okey, dia ni dibuat mana yang ada lengkar tu kan, dia tu dibuat secara stacking. Ni atas ni, ni atas ni. Tapi yang ni tak. Yang ni dia masukkan dalam satu bekas macam ni. Tapi saya poteri jugalah. Bahan poteri juga. Ada tutup, kita panggil dia ialah segel. S-A-G-G-E-R, segel.
Sega ni macam baku siam Melaka, orang Melaka kan. Macam itulah bentuk dia tapi dibuat daripada tanah liat. Jadi dia boleh kontrol bila api masuk, ni tahu penggunaan. Kadang-kadang dia apa nama? Yalah arak lah liquor kan. Okey. Macam-macam tu buku. Sum. Master. Yang ni yang Jepun. Oh, Jepun. Yang Jepun ni dia tangga dia sikit je. Dia hampir sama-sama. Jadi pinggan ni hampir sama-sama. Tapi bawah pinggan Jepun ni dia ada namakan tetes kucing. Saya namakan lah. Oh, ada yang macam itu. Cina ni tak ada. Cina tak ada eh. Cina ke Vietnam ke apa semua dia tak ada. Jepun Cuma saja. Jepun je. Jangan tuan lama-lama sangat ni kau nampak. Ini hampir semua sama macam Cina pula kan. Warna biru yang lain tu dia ada juga. Kita panggil dia tomato, red tomato. Tapi yang jenis dia macam ni, Jepun ni. Tapi dia ringan lagi lah. Dia hampir pecahkan telinga. Ini kena buang dulu ni. Takut. Jangan takut. Oh, tai kucing tu lah. Ini tradisi Arita Kakimuan. Bok dapat. Selain Jepun ni. Dia macam ni tau dia. Kembangan Yang dapat dekat tu. Ni Jepun sebab dia dekat dengan China kan. Dia secara parallel ataupun dia macam belajar daripada dari China. Kalau mengikut bukti yang ada dalam muzium kami ni, itu adalah kita panggil dia karatsu. Jadi pembangunan tembika ataupun seramik di Jepun ini dia berasal daripada selatan Jepun. So dia lebih dekat dengan China lah. Saya berasumsi, I assume dia orang belajar daripada China juga. Tetapi kita kena ingat, Korea pun ada satu tradition kita panggil dia Goryeo tradition. Yang ini pun lagi luar biasa. Luar biasa. Dia punya pembangunan dan dia warna hijau dia tu lain daripada China. Design lain, semua lain. Cuma katanya Jepun ini dia berkembang lambat sikit lah daripada China. Cuma dia berkembang dia tak sama macam China. Dia nak kata dia dipengaruhi ataupun dia belajar China tu orang susah nak assume, nak berhipotesis gitu. Orang Indonesia dipanggil selada emas lah. Tapi bagi saya ialah dua faktor. Satu adalah dia terlampau dekat dengan sumber api itu. Yang kedua adalah variability. Dia akan jadi macam ni. Yang Cina tak ialah jenis-jenis macam ni lah. Ini kita panggil dia Long Chuan type. Walaupun zaman Sung dia berkilat lagi. Dan dia nampak dia sebenarnya bukannya putih sangat pun, tapi dia Rasanya ada dapat satu macam ni tapi gambar dia macam Cina dalam ni. Warna macam ni sama. Orang kan tapi dia supik sini sikit je. 10% tu lah. Tu masih orang. Dia berapa tahun dah? 10% Ada. Tak macam ni lah sama tapi macam ni sama tapi dia ada macam gambar macam raja Cina apa benda. Biasa Ini ikan. gambar orang. Gambar orang. Bukan macam ni. Tak. Ni kan ikan dua Jadi kalau macam ni nilaikan lah. Tolak. Nilaikan lah. Nilai kan. Ini quite rare. Jenis-jenis ni quite rare. At least you boleh dapat dalam 5 ke 7,000 lah. Oh, okey. Kecil Uganda kan lain Oh, besar. kalau okey. 5-7,000. Tapi dia tak ada fixed price lah. Dia depend. Macam mana you boleh narratekan benda ni dengan bagus, you boleh secara jujur jumpa dekat mana. Bercerita lah penciptaannya. Yang penting itu. Berdasarkan saya tak jumpa dia fixed rate. Dia lah. Boleh tak? Kalau macam ni tak pekan Datuk dah ambil yang betul ni. Dia bagi aku, tahu yang pecah-pecah ada betul-betul ni. Ini apa je. Berapa hari aku jaga yang betul-betul dia rupanya dah. Musi ni ada padaan. Musi. Musi banyak. Sungai Musi yang ikan ni banyak.
Datuk pun tak boleh main lah dengan saya. Yang saya bawa semua terpihak. Yang elok. Melayu Banyak-banyak. ke ataupun Okey, luaran lah? by right kendi adalah berasal dari perkataan kundika. Oh, Bahasa Kundika. Sanskrit. Okey. Kundika merujuk kepada tempat penyimpanan air suci Okey. untuk disiramkan di atas palus Oh, Siva. Siva. Dan kemudian dia akan turun ke yang macam bentuk macam tu lah. yang macam itu. Buai. Buai. Lepas tu ada. Dia akan turun. Okey. Itu adalah simbol kelelakian. Yang Kelelakian. akan turun tu adalah simbol perempuan. Dan nama dia apa ya? Dia akan keluar situ dan dia akan tadah di situ lah. Susu Okey. lah. Okey. So ini adalah bekas air suci lah. Kundika. Kundika Tapi di kalangan orang Melayu, dia masih rutin juga kundika tu, tapi dalam format Melayu, Okey. kita panggil dia sebagai kendi. Kendi. So kendi ni satu syarat yang utama, dia tidak ada pemegang kat belakang. Dia tak ada. Oh, okey. Dia kena pegang dekat leher dia dan dia kena kontrol. Oh, jadinya untuk sama ada air terkeluar ataupun banyak tidak lah. tu kan. Okey. Very aerodynamic. Okey. Ya, Lan. Satu. Ya. Yang kedua, dia tidak akan ada cawan dia. Oh, Sebab okey. dia ada community. Okey. Jadi dia minum pun secara macam tu lah. Oh. Tak boleh lah lepas dia seorang kena TB, satu ni kena TB. Dia macam ni, dia tak buat teh ke? Dia Masuk teh ke apa benda ke dia Walau-walau, jerang? tapi memang Tak boleh. dia minum tu Oh. tak kena ke bibir lah. Oh, tak ada bibir. Okey, Dia okey. lebih kepada communal purposes. Oh, purposes lah. Okey. Okey, yang dia punya mulut dia tu, Okey. lalu tu, macam sebelum ni kita buat macam kita punya teori sendiri lah. Macam penapis untuk macam herba ke apa kan, teh ke. Dia Gambarnya lagi. Ada report daripada, kalau tak salah, Nordin apa yang buat dalam majalah Punggol. Dia tengok simbol dia. Simbol-simbol. Dan Muka Aziz kata memang bentuk ni kenapa dia buat adalah Macam macam tersembul gitu. dia adalah lambang punting ketek tu lah. Oh, okey, okey. Minta maaf lah, ini kita baca. Saya baca bukan pasal. Dia tengok kan. Semua dalam bentuk punting. So inilah bagi buat. Dia pilih benda ni dan dia collect benda ni. Ini adalah inisiatif. Ada bentuk macam punting susu. Okey. So ini inisiatif Muka Aziz. Inisiatif. Okey. Ini semua kami ada lebih kurang 160 Oh, ya. Nak beli lagi tak boleh, tak ada duit dah. Dia sangat mahal. Kalau kita tengok yang jenis gajah ni, baru ni saya tengok ni. Ini dalam $15,000 dollar. Mahal ni. 15,000 $15,000. Sini. Cina. Dia asalnya dari berbagai tempat. Tapi kebanyakan Cina lah sebab Cina is mass production kan. Ada daripada Jepun, ada daripada Sarawak Sukhothai tradition, itu Sarawak Sukhothai tradition lah. Ada daripada kawasan-kawasan Indonesia sendiri. Ini di Indonesia, itu daripada belah-belah Aceh ni. Ini daripada Aceh. Aceh Sumatera lah. Kemudian yang dikatakan betul-betul kundika tu adalah jenis macam ni. Ini kundika. Ini yang asal betul. Ini kita ambil dari Kediri, dari Indonesia, abad yang ke-13. Dia kundika ni lain. Ni juga. Kundika. Ini kundika. Okey, kundika. Tengok, dia lain kan? Dia bukan tembaga. Dia tembaga. Ada lain sikit. Yang lain ni seramik lah. Kalau yang ni hukah lah. Apa Arab nak fly. Shisha. 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 Ni kan. Shisha. Ini kita ambil daripada Arab. Ada juga dia digunakan sebagai tempat minyak zaitun lah, dari kita ambil dari France itu semua, dia guna untuk minyak. Okey, yang ini adalah tradisi Vietnam. Kita nampak macam tadi lah kita nanti tunjuk banyak tradisi. Cuma yang jenis macam ni, dia ada beberapa jenis yang kita nampak berbeza Vietnam ni kan. Kalau jenis macam ni, dia dikenali sebagai Danang Tat. Dekat Vietnam ada satu kawasan Danang kan. Ni Danang Tat. Yang hijau apple tadi kita panggil dia sebagai Lee Tran Tradition. Yang ni Danang Tradition. Yang lain-lain ni adalah kawasan-kawasan zaman Lee and Tran lah. Apabila berlakunya Ming Gap, mereka ni lah sebenarnya player.
player buat seramik ni yang menguasai hampir keseluruhan perdagangan seramik Asia Tenggara dari Sungai Musi tu. Sepanjang-panjang Sungai Musi tu dikatakan gubuk seramik Sang Kaluk Sukhothai. Sebab dia dekat kan, dia menyeberang masa. Okey. Banyak lah. Ni untuk ketam. So ini adalah Sukhothai Sang Kaluk juga. So kita nampak walaupun dia nampak macam Cina saja, tapi dari segi bentuk this is the perfect already. Walaupun dia sengit. Okey. Dia ni dia kelemahan dia ada sikit lah. Walaupun sengit pun dia keluarkan juga as a production. Kalau Cina dia mungkin dia tarik dia. Ni yang saya katakan, cuma yang ini dia bukan terakota. Dia ni benda-benda permainan dan ada dikaitkan jugalah fungsi ni sebagai fungsi orang yang nak beranak. Jadi sebelum orang beranak, biasanya dia akan dia ada satu jenis lagi yang dia mendukung baby. Jadi kalau dia susah nak beranak, dia akan pakai itulah susu. Dia pakai itu, ada yang bila dah beranak dia kata dibuang begitu. Dan ada juga dia kata dia di fungsi ni dia sangat subjektif lah bagi saya. Dekat musi tu dia banyak macam ni. Dia katakan dia sebagai bahan apa? Bahan perdagangan permainan anak-anak. Glaze dia tu dia macam kulit kita yang berkedut-kedut. Nampak. Dan kadang-kadang dia tak betul perfect. Ni dia kuatan. So itulah yang ni pun semua dalam koleksi yang dia bagi. Banyak. Dan 70% of our collection memang seramik lah, dan sebahagian nanti kita simpan lagi dalam repository kami. Cuma dari segi museum punya disiplin, kalau tuan-tuan datang dalam setahun dua lagi pun mungkin kemungkinan kita tak banyak ubah tempat ni. Sebabnya apa? Sebabnya ini adalah bangunan kami ni very limited. Sinilah kami simpan, sinilah kami pamerkan. Itu je. Kata apa kan, kami tak apa nama sebab kita tak ada ruang yang banyak. Repository kami sangat kecil. So itu sajalah yang mungkin bawah pun ada kita pamerkan sikit. Kita boleh tengoklah. Ada apa-apa nak tanya tuan? Adakah kemungkinan segala koleksi ini akan dibukukan? Ya, kita akan bukukan. Ini pun Guangzhou type. Cuma Guangzhou type ni Ming kalau tak salah. Dia sama kalau mengikut apa nama Museum Islam. Dia ni purposely ditempah oleh orang-orang Aceh, orang Sumatera nak tunjukkan dia ada duit lah. Biasanya dia akan ada gambar sahabat-sahabat. Buat Aceh ni pun dia ada Syiah ni. Itu yang jadi masalah. Yang ini Vietnam. Ada satu posting tu, seramik dia ada gambar Portugis juga. Dekat Indonesia ada jumpa gambar Portugis yang VOC. Kadang-kadang yang VOC tu dia buat di Jepun. Dia ada tulisan VOC kan. Ini globe lah yang tu salib cross. Ada kemungkinan dia boleh ni tambah. tengok ni. Ni saya sengaja letak. Ini adalah Vietnam. Boleh. Okey. Jadi kalau tengok bila kita tak expose dia di bahagian belakang, kita akan cakap dia sama je lah. Tak ada beza pun. Ni dah boleh lah. Orang tanya ni. Boleh tahu dah. Boleh tahu dah. Banyak ilmu At least yang kita hari ni tuan-tuan at least belinya chocolate base dengan bawah apa base dia yang gritty, yang berpasir. Jadi yang berpasir tu memang bukan daripada Jingdezhen tapi Swatao ataupun Guangzhou. Ini Swatao ni saya salah ejaan sebenarnya, tapi kita kekalkan juga nama Swatao tu sebab ni Belanda dulu dia tak boleh sebut Guangzhou. Dia cakap Swatao. Ejaan. Swatao. Macam orang Melayu lah kan. You mau pergi mana? Pergi Tongsan kan? Okey.
Okey, sekarang ni kita makan daun pisang. Makan daun pisang. Biryani kambing Biryani kambing daun pisang. Padu daun pisang. Padu kan. Kenapa tu bang? Nangis ke? Kenapa sedih ni? Jangan sedih. Saya tak dapat. Saya tak dapat. Sabar bang. Sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop ya.